Kek TV KPM. Boleh lah ni, sesuai sangat ni untuk raya ni. Hari raya kelima lah pakai ni, okey juga. Macam ni. Cantik ni, ya Allah. Ellie buat apa tu? Cikgu, saya suka sangatlah manik-manik sebab tu manik kat sini. Yang batik-batik ni dengan corak macam ni. Ya Allah, cikgu. Banyak kan beg tu kan? Tahu tak Ellie, tahu tak yang beg-beg ni semua kita buat semua daripada bahan terpakai. Oh, iya ke? Daripada cardboard lama dan juga kain batik lama lah. Ya Allah. Oh, yang keras ni cardboard. Oh, baiklah. Okey. Adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, inilah yang kita akan belajar pada hari ini. Ada kaitan dengan subjek kita hari ini. Jadi sekarang ni adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Ellie Arifin dan juga cikgu yang cantik ni, Cikgu Suzy Wati. Terima kasih, Ellie. Okey, cikgu. Sebelum itu kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dulu. Terima kasih. Dan juga kepada adik-adik sedang menonton di rumah, jangan lupa untuk menjaga SOP kita walaupun kita berayasakan kan. Jaga penjarakan sosial, fizikal, kerat sanitasi dan cuci tangan serta memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, kita boleh sanitasi dulu tangan kita, cikgu. Mulakan boleh? Boleh. Okey, tekan je. Ni memang lepas tu? kita kena jaga SOP jugalah kan? Betul, cikgu. Itu sangat penting. Dan juga kita boleh buka pelitup muka kita dan simpan dalam bekas yang bersih untuk menjaga kebersihan. Baik, cikgu. Ya, hari ini kita akan belajar subjek geografi. Ya, betul. The kelestarian global, iaitu pengurusan sisa domestik. Baiklah, apa yang menariknya tentang subjek ini, cikgu? Okey, baik. Tajuk kita hari ini berfokuskan tentang pengurusan sisa domestik lah. Okey. Yang mana pengurusan sisa domestik ni melibatkan masyarakat lah. Penduduk seperti kita semualah, Ellie. Okey. Dan untuk lebih memeriahkan majlis kita lah, majlis kita punya pembelajaran kita hari ini, kita bersama dengan murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah Melaka. Wow. Jom kita bersama dengan mereka dalam talian, adik-adik yang sedang beraya dari Melaka ni. Apa khabar? Alah, comel pakai baju Melayu, je kurung. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan setiap seorang, cikgu? Baik, dekat sini kita ada... Okey, kita perkenalkan Aisyah, Siti Aisyah dululah. Siti Aisyah. Okey, Siti Aisyah boleh perkenalkan diri. Boleh buka mic? Buka mic, sayang. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Sukri. Okey, terima kasih Aisyah. Seterusnya? Okey, saya minta Liao untuk perkenalkan diri. Hai, nama saya Liao Zinjin. Okey. Aaron. Kita nak dengar suara Aaron pula. Selamat sejahtera. Hai, nama saya Aaron Gerbasim. Cikgu boleh panggil saya Aaron. Aaron pakai baju Melayu hari ni. Baju Teluk Belanga. Dia sangat semangat. Dia kata saya nak beli baju Melayu. Dia cakap. Bagus Aaron. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita pergi kepada murid yang keempat, Nadil. Selamat sejahtera semua. Nama saya Nadil Asfar bin Khairul Nizam. Terima kasih Nadil. Terima kasih, Okey, Nadil. seterusnya kita pergi kepada Irfan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan Syazani. Okey, terima kasih Irfan. Yang terakhir kita ada Nurhana. Cikgu. Kenalkan diri. Okey, kenalkan diri Nurhana. Assalamualaikum, nama saya Sharifah Nurhana binti Julaid. Okey, terima kasih Hana. Okey, baik. Itulah dia pelajar murid kita hari inilah yang menyertai penerokaan kita pada hari ini. Baiklah. Okey, cikgu. Jadi selain daripada Hari Raya, kita juga menyambut Hari Guru di bulan yang sama. Ya. Jadi sebelum apa-apa kita mulakan pelajaran, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu. Terima kasih Ellie. Sama-sama. Dan sempena Hari Guru tahun 2021 ini, kerajaan menjalankan kempen #TerimaKasihCikgu. Jadi kita terima banyak sangat kad Hari Guru daripada murid-murid seluruh Malaysia. Wow. Sebenarnya. Jadi kita nak minta cikgu pilih salah satu kad kat depan sekali tu, yang mana cikgu berkenan, cikgu ambil dan saya boleh terus baca kata cikgu. Yang depan. Tu belakang. sekali. Depan. Okey. Baik, kita tengok yang ni lah. Boleh? Terima kasih. Ini dia. Ini buat guru Sekolah Kebangsaan Guntung.
Comel lah. Kak dia comel kecil je. Okey, dia ada 3D sikit. Tada! Siap timbul lagi. Ada timbul-timbul ya. Macam ni melintang. Okey, dia tulis kat sini, guru yang ku sayangi, kaulah yang ku kasihi, tempat aku bermanja dengan sepenuh hati. Slogan guruku, kaulah ibu ayahku. Allah. Sangat kreatif kan? Ya, selamat Hari Guru 2021 daripada Adam Hakimi. Terima kasih Terima Adam. kasih Adam. Baiklah, okey kita nak mula pembelajaran tapi kita nak rehat dulu. Boleh cikgu? Boleh Eli. Kita bagi adik-adik dalam talian dan juga di rumah ni dia tengah baru nak masuk rendang dalam mulut. Dah cakap alah. Okeylah kita rehat sekejap. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebuah tapak pelupusan sampah haram yang wujud di Kampung Belida, Kuala Ketil di Baling dibimbangi memberi kesan terhadap kualiti air Sungai Muda. Ia berikutan lokasi yang menempatkan pelbagai jenis sisa buangan itu berada pada kedudukan kira-kira 50 meter dari sungai berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Ketil, Meja B. Bansur Zakaria berkata, kegiatan pembuangan sampah di lokasi asal tapak kuari pasir itu dipercayai berlaku sejak kira-kira 4 tahun lalu. Katanya biarpun tindakan menutup kawasan berkenaan sudah dilakukan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, namun sisa berkenaan masih berada di kawasan seluas lebih 1 hektar itu. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suziwati. Selamat Hari Raya Aidilfitri Kak Eli ucapkan kepada adik-adik sedang menonton sekarang ni. Baik Cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan pengurusan sisa domestik untuk subjek geografi. Baik, terima kasih ya Eli. Baik, saya ingin mengajak semua untuk membuat penerokaan hari ini. Tapi sebelum kita pergi lebih mendalam, apa kata kita berkenalan dulu dengan maksud sisa domestik itu sendiri. Okey, boleh? Jadi saya nak minta pelajar murid saya di rumah yang tengah berhari raya tu untuk memberi jawapan tentang maksud sisa domestik. Okey. Cikgu nak siapa yang cikgu pilih atau mereka yang volunteer? Saya pilihlah. Okey, cikgu pilih. Apa kata kita dengar daripada Irfan. Okay, Irfan cuba beritahu kepada semua. Jenis sisa domestik. Sisa domestik ialah sisa yang terhasil dari kawasan perumahan. Baik, terima kasih Irfan. Okey, terima kasih. Tepat sekali jawapan Irfan tadi. Baik, sisa domestik bermaksud adalah sisa buangan daripada kawasan kediaman ataupun perumahan. Okey. Selain daripada sisa domestik, kita juga ada sisa lain seperti sisa komersial dan juga sisa industri. Okey. Alright, seterusnya cikgu. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada jenis-jenis sisa domestik yang secara umum dahulu. Okey. Kita minta murid kita, seterusnya kita cuba minta Aaron pula untuk berikan apakah contoh sisa domestik secara umum. Baik Aaron. Ada dua jenis sisa domestik. Pertama, sisa organik dan sisa bukan organik. Baik, terima kasih Aaron. Okey, kita ada dua jenis sisa domestik yang umum. Dia ada pepejal dan cecair yang terdiri daripada sisa organik dan sisa bukan organik. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat daripada sudut negara kita, kita juga ada pelbagai jenis sisa-sisa domestik lah. Daripada terdiri daripada pepejal dan juga jenis cecair. Dan kita cuba minta murid kita cuba berikan penerangan sedikit. Apa kata kita dengar daripada Siti Aisyah.
Okey, sisa domestik ni contoh untuk sisa organik, dia ada sisa makanan, sisa kebun dan juga kertas. Dari segi sisa bukan organik, dia terdiri pada tin, plastik, besi buruk dan juga kaca. Baik, okey. Ada banyak jenis sisa domestik kita ada. Terima kasih Siti Aisyah. Baik, apa kata kita lihat contoh sisa domestik yang biasa, yang banyak dihasilkan oleh penduduk di negara Malaysia. Okey, boleh? Jom kita lihat sama-sama. Okey, sisa-sisa domestik yang ada. Okey, ini adalah sisa bahan kotor. Okey, daripada bekas makanan, pembungkus makanan, ada pelbagai lah ya Eli. Okey, daripada sisa-sisa yang biasa kita guna setiap hari, tisu. Okey. Okey, sisa dapur. Yang Makanan ni lah, makanan terbuang lah. Ya, makanan terbuang sama ada yang dah dimasak atau belum dimasak lagi. Okey. Seterusnya kita ada sisa sisa makanan. makanan. Sisa makanan juga antara sisa yang paling banyak dibuang setiap hari. Kalau kita tengok kajian, sisa makanan kita setiap sehari saja boleh dihasilkan sebanyak 17,000 tan. Katanya boleh memuatkan 6 kolam renang Olimpik. Banyak tu. Banyak cikgu, pembaziran. Sisa makanan lagi-lagi musim perayaan macam sekarang. Jadi kita cuba ingatkan supaya tidak membazir. Ya, supaya tidak membazir makanan lah. Dan keperluan. Berpada-pada lah. Ya, betul. Okey. Seterusnya, lampir pakai buang. Ini pun antara salah satu sisa yang banyak sangat dihasilkan lah setiap hari. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah sisa lain-lain. Okey, bahan fabrik, kasut getah kulit. Okey, di mana satu bahan baju katakan mungkin dia menggunakan material atau bahan yang berbeza. Okey. Jadi dia sangat suka untuk dilupuskan. Seperti kasut, dia ada fabrik dan juga getah. Okey. Jadi kalau ikutkan, dia perlu diasingkan lah mengikut jenis. Baik, seterusnya ini juga sisa lain-lain. Okey, terdiri daripada alatan dapur, botol makanan, tin aluminium, besi dan logam. Ini pun kita hari-hari guna, betul tak? Okey, betul. Seperti tin makanan kan, hari-hari kita ada guna. Baik, seterusnya sisa kaca dan seramik. Ini pun salah satu sisa domestik yang amat sukarlah untuk dilupuskan. Okey, plastik yang ni sangat-sangat orang kata menjadi masalah. Okey, isu alam sekitar yang sangat orang kata memeningkan kepala lah. Sebab pelupusan dia, dia ada pelbagai jenis, pelbagai grade. Jadi pelupusan dia juga memerlukan perancangan yang sangat teliti. Dan ambil masa lah kalau nak lupuskan dia pun kan? Ya, betul Eli. Baik, kertas. Ya, ini pun tengok resit kan. Resit pun ada. Ya, yang orang kata objek yang kecil tapi impak dia sangat besar lah. Kalau tidak diuruskan dengan baik. Okey. Ini contoh. Ini cikgu punya? Ya, Facebook? saya buat projek kompos di rumah. Wow. Okey, yang ni antara orang kata apa yang kita boleh usaha sendiri di rumah lah. Sisa makanan yang kita ada tu, kita cuba komposkan dan beri manfaat pada persekitaran lah. Ya, betul. Jadi apa? Jadi tanah? Ya, dia akan kita akan campurkan dengan tanah dan seterusnya dia akan menjadi baja lah. So proses dia macam mana? Okey, saya akan campurkan. Okey, sebenarnya kita boleh komposkan secara semula jadi. Okey. Atau kita boleh kalau ikutkan sekarang ni kita dah ada teknologi menggunakan kaedah bokashi. Bokashi? Bokashi. Dia ada tong sampah. Di tong sampah tu kita boleh isikan sisa makanan. Okey. Dan kita taburkan serbuk bokashi di mana dia akan mengaktifkan mikroorganisma yang akan menguraikan makanan itu secara semula jadi. Okey. Jadi hasilnya sama macam di bawah tu lah Eli. Jadi tanah lah. Dia akan jadi kompos. Berapa lama? 2 minggu Tengok juga keadaan. Kalau tengok apa mikroorganisma dia. Okey. Dia akan mengambil masa dalam 2 minggu atau lebih lah. Dan boleh digunakan sebagai tanah. Ya, betul. Tanam pokok dah. Tanam pokok lah. Jimat duit. Jimat duit. Dapat sayur dari rumah sendiri. Saya okeylah, maksudnya berkhasiat jugalah tanah tu. Ya, hanya daripada sisa makanan dari rumah kita sendirilah. Okey, baik. Okey. Seterusnya cikgu? Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada kesan pembuangan. Kalau
sekiranya sisa domestik kita ini tidak diuruskan dengan baik, Eli. Okey. Rasanya kalau pendapat Eli lah, Eli rasa kalaulah sampah kita ni tak diuruskan dengan baik, Eli rasa ada tak dia memberi kesan yang negatif? Sangat. Betul. Tapi sebelum Eli menjawab jawapan soalan cikgu ni, apa kata kita tanya murid-murid juga terhadap orang kata kesan yang kita terima terhadap persekitaran, okey? Cikgu boleh pilih siapa yang nak jawab soalan ni, yang belum jawab lagi. Nak dengar daripada Liao. Liao sini. Okey, cuba buka kamera ni, mic tu. Kesan pembuangan sisa domestik yang tidak terancang ialah pencemaran air, udara dan bau. Ya, betul sekali. Terima kasih, Liao. Okey, yang pertama memang sekiranya sampah itu tidak diuruskan dengan baik, lagi-lagi kalau dia dibuang berhampiran dengan sumber air, sungai contohnya, dia akan meresap ke dalam kata sistem saliran kita dan akan mencemarkan sumber tersebutlah. Bukan saja air yang kita guna setiap hari, minum air. Betul. Boleh bayangkan nak minum tak air daripada sungai macam tu. Yang tercemar tu kan. Tak tahulah apa yang ada kat dalam air tu pula kan. Betul. Dan selain daripada sungai kita, sumber bekalan air kita tercemar, dia juga akan menyebabkan pencemaran kepada bau dan juga kualiti udara. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, kita boleh dengar daripada siapa lagi yang belum. Okey, kita dengar daripada Hana. Apa tu? Okey. Murid-murid cikgu, okey. Siapa ni? Syarifah Nurhana. Ya, Nurhana. Baik. Ya, saya. Okey. Ya, dapat wabak penyakit bawaan haiwan seperti leptospirosis, taun, demam tinggi. Kita boleh dapat kalau pembuangan sisa domestik tak terancang. Jadi kalau pembuangan sisa domestik itu tidak terancang, terima kasih ya Hana. Okay, jika pengurusan sampah tidak terancang pun dia boleh menyebabkan pembiakan haiwan-haiwan perosak inilah. Okay, yang orang katakan boleh membawa wabak penyakit. Seperti yang Hana sebutkan tadi, kita ada penyakit leptospirosis ataupun kencing tikus. Yang mana orang kata sekarang ni kita selalu dengar berlaku kan dalam masyarakat kita. Kemudian peningkatan kes demam denggi itu juga disebabkan oleh pengurusan sisa domestik yang tidak dirancang dengan baik. Baik. Itu sebab tu kita kena menjaga sentiasa persekitaran kita, alam sekitar supaya tidak tercemar. Betul. Okey. Dan dia sebenarnya melibatkan kerjasama semualah, bukan hanya penduduk sahaja. Ke peringkat yang lebih tinggi pun sama juga. Maksudnya semua pihak perlu bekerjasama dan orang kata memberikan komitmen dalam pengurusan sampah. Seperti kita beri contoh satu bandar di Jepun, Kankatsu tak silap saya nama dia. Bandar tu langsung tidak ada lori sampah, Eli. Tapi saya tahu bandar Jepun memang sangat bersih. Ya, mereka sangat memberi kerjasama dalam menguruskan sampah masing-masing lah. Yelah, dalam longkang dia pun air jernih. Ya, boleh siap ada ikan. Betul. Menarik sangat kan? Hebat kan? Baik, okey. Kita rasanya mungkin kita boleh menerapkan sikap dan juga budaya itu kepada penduduk di negara kita, terutama sekali dalam menguruskan sisa domestik inilah. Betul. Okey, insya-Allah. Seterusnya cikgu, ini ada apa berkaitan dengan kad imbas yang cikgu nak kongsikan dengan kita? Okey, kad imbas tak ada, kita dah tukar pada smartphone. Dah kongsikan. Okey, dah kongsikan. Jadi sekarang ni kita nak rehat seketika? Boleh? Boleh. Cikgu nak ambil nafas dulu? Cikgu nak makan kuih raya? Boleh. Nampak macam sedap je. Nampak macam sedap kan? Memang sedap-sedap makan dah tadi. Ya, okey. Kita rehat dulu. Yes, kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali diteroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suziwati. Baiklah, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kak Eli nak ucapkan kepada adik-adik yang sedang menonton, yang sedang meraihkan Aidilfitri kita tahun ini. Baik, Cikgu. Kita nak sambung cerita tentang pengurusan sisa domestik ni. Kita dah cerita tentang kesan dia, jenis-jenis pencemaran dan sebagainya. Ya. Jadi kita pergi pula kepada topik yang sangat penting lah, iaitu langkah menguruskan sisa domestik. Inilah caranya. Betul. Yang mana orang kata langkah ini perlu kita ambil segera daripada sekarang, sebelum orang kata penularan wabak ataupun semua pencemaran disebabkan pencemaran ini semakin berleluasa ataupun semakin orang kata meruncing lah nanti. Kita tak nak masa akan datang jika sampah kita tak diuruskan dengan baik, masa itu makin sukar untuk diatasi. Betul. Okey. Baik, jadi menguruskan sisa domestik ini kita dah menjalankan pelbagai kempen dan juga yang melibatkan masyarakat kita, yang melibatkan pelajar murid di sekolah. Okey. Jadi cuba kita tanya anak murid kita, boleh tak Edi? Boleh, Cikgu. Cikgu nak siapa yang menjawabnya? Untuk mereka mencadangkan langkah, apakah langkah yang sesuai untuk menguruskan sisa domestik secara terancang. Nadil belum jawab lagi tu. Ya, Dia baju kita tak dengar warna ungu sama dengan saya dah ni. Dah sedondon dah. Sedondon lah dengan Kak Eli. Okey, Nadil boleh jawab? Boleh. Okey. Antara langkah bagi mengurangkan kesan sisa domestik ialah mengamalkan amalan 3R, iaitu reuse, reduce dan recycle. Pandai. Ya. Okey, macam yang saya tunjukkan gambar tadi, kompos. Itu juga salah satu langkah yang boleh kita buatlah. Recycle maksudnya kita gunakan bahan yang sisa-sisa makanan dan kita jadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Okey, itu yang pertama, iaitu apa tadi? Mengamalkan 3R. Baik, kita dengar pendapat yang kedua pula. Kita dengar daripada Irfan. Boleh tak Irfan cuba bantu? Boleh. Baik. Yang kedua, penggunaan teknologi terkini. Penggunaan teknologi terkini. Teknologi apa tu Irfan? Boleh tak Irfan berikan Terangkan. contoh? Ya, terangkan. Contohnya macam guna mesin gitar semula. Mesin gitar semula. Maksudnya di Malaysia kita dah mula ada menggunakan mesin incinerator lah untuk melupuskan sampah tanpa menghasilkan gas rumah hijau yang berlebihan. Ya, betul. Dan satu lagi sekarang pun dah lama dah saya rasa langkah ini diambil, kita telah mengasingkan tong sampah. Ya, kan? betul. Mengikut jenis. Mengikut jenis. Jadi senang nak pelupusan sampah tu, nak buat kerja dia senang. Ya, betul. Sebab kalau kita lihat di kawasan pelupusan sampah, campur. Ya, dia akan dicampur dan mereka perlu mengasingkan pula sampah tu untuk kita. Apa orang kata, apa salahnya kalau kita buat kerja di awal-awal. Ya, asingkan sampah saling tu bantu siap-siap. membantu. Ya, betul. Apa yang penting kerjasama kan. Jadi peringkat orang kata langkah ni bukan dibuat oleh pihak berkuasa tempatan, tapi bermula dari rumah kita. Betul. Okay. Jadi penggunaan teknologi itu pun orang kata salah satu usaha jugalah. Berbanding dengan orang kata jika nak libatkan masyarakat sepenuhnya lebih baik, dan kita ada teknologi pun sebenarnya lebih membantulah. Okey. Mungkin kita boleh dengar pendapat yang seterusnya daripada murid kita. Ada sesiapa nak volunteer untuk menjawab? Jadi cikgu boleh pilih siapa? Siapa yang rajin nak tanya soalan ni? Sengih ni. Semua sengih. Hana Standby. macam angkat tangan je tu, Hana. Nak jawab ke? Tak. Ana tak. Aaron. Kita pergi Aaron lah. Aaron. Kita dengar soalan Aaron pula. Okey, Aaron. Kita pun boleh membuatkan kuasa undang-undang. Okey, kuasakan undang-undang tu macam mana tu, Aaron? Macam kerajaan boleh tetapkan undang-undang utamakan kebersihan dan mengurangkan sisa domestik.
Ya, betul. Maksudnya Betul, pandai. pihak kerajaan boleh ambil tindakan sekiranya maksudnya pembuangan sampah itu tidak mengikut langkah yang Prosedur betul lah. prosedur yang betul. Okey, sebab ada kalanya kita lihat sampah itu macam seperti dilonggokkan di merata-rata tempat ini. Betul. Dia mewujudkan pemandangan yang sangat tidak menarik lah. Betul, pada sebab saya. saya pernah juga pergi ke beberapa tempat dan nampak macam longgokan sampah tu menimbun tinggi. Kadang-kadang Ya. macam sama dengan bukit kat sebelah kan. Cakap kenapalah. Jadi itu langkah-langkah perlu diambil di sebuah tempat tu sendiri kan. Maksudnya dia perlu ada tempat pembuangan sampah yang orang kata khas untuk sampah, bukannya boleh dibuang merata-rata. Merata-rata, betul. Ni kita selalu nampak di tepi jalan kadang-kadang tiba-tiba ada longgokan sampah. Betul. Pada saya sangat tidak menyenangkan. Ya, dan terutama sekali yang pada saya lah cikgu kan, saya rasa yang paling penting apabila nak mulakan dari rumah tu, bukan saya dari rumah, maksudnya dari ahli keluarga sendiri, bila kita dalam kereta jangan sewenang-wenangnya bila buang kat tepi tingkap. Ya, betul. Saya selalu marah saya punya kawan-kawan ke adik-beradik saya kan. Kalau suka buang situ macam, "Wah, cantiknya. Awak buang macam tu je." Ya, kita kena ubah sikap lah kan. Maksudnya semua orang perlu ada kesedaran untuk orang kata Menjaga kebersihan. alam semua. Jadi sebab alam ini orang kata bukan hanya kita yang ada ni, ada ramai mungkin generasi akan datang juga hendak menikmati alam sekitar yang lebih bersih dan berkualiti. Okey, cikgu. Okay. Baik, ada kita nak dengar satu lagi pendapat. Mungkin kita dengar Liao. daripada Liao. Boleh membuat kempen. Kempen Liao. Okey, cuba Liao beri contoh kempen tu. Apa dia contoh kempen yang boleh dijalankan atau pernah dijalankan? Kempen hargai makanan elak pembaziran. Lagi-lagi musim perayaan kan? Betul. Sememangnya orang kata kita cuba untuk mengurangkan jumlah sampah yang ada di tapak pelupusan lah. Sebab seperti yang pernah saya baca, semakin banyak sisa yang dibuang ke, terutama sekali sisa organik ataupun sisa makanan yang dibuang ke tapak pelupusan sampah, semakin pendek jangka hayat tapak pelupusan tersebut. Ya, dia ada jangka hayat dia. Jadi semakin kurang sampah yang kita buang, mungkin jangka hayat tapak pelupusan tu akan menjadi semakin lebih panjang lah. Baik. Okey. Okey, seterusnya langkah yang kita boleh dengar dari keenam langkah daripada murid-murid ini kan cikgu kan? Boleh. Tadi kita dah dengar daripada Irfan Irfan dah bagi? Irfan dah bagi, Aaron dah bagi, Liao dah bagi, Hana dah on dah tu mic dia awal-awal tu. Saya nak cikgu. Dia terus off tu tengok. Okey, Hana, silakan Hana. Okey, Hana cuba bagi satu. Kita boleh kurangkan sisa domestik melalui pendidikan. Cikgu ajar kita macam mana nak pastikan kebersihan apa semua itulah. Apa semua itulah. Dia malu ni atau tak sabar nak pergi beraya tengok tu. Hai, cepatlah cikgu. Nak pergi raya Okey. kan? Itu jawapan Hana tu macam mana cikgu? Baik. Okey, tadi Hana dia bercerita tentang pendidikan. Jadi pendidikan ini kita harap bukan hanya di sekolah sahajalah. Mungkin kita boleh buat di peringkat masyarakat melalui media massa. Kempen macam Liao cakap tadi tu. Betul. Seperti yang Social media. Ya, ada syarikat yang menjalankan kempen seperti SW Corp. Okay, mereka ada buat kempen Waste to Energy. Okey. Kemudian mereka juga ada buat program Trash to Cash. Maksudnya sampah sisa domestik itu tu boleh ditukarkan kepada duit. Betul. Wang. Okay, minyak masak terpakai kita boleh jual. Terutamanya bila pencemaran air atau pencemaran di laut yang menyebabkan pembuangan plastik tu menyebabkan haiwan hidupan laut ni terperangkap dengan bahan plastik. Saya tengok ada satu video pernah viral, seekor penyu ia tersumbat lubang hidung dia dengan satu batang straw. Ya, betul. Dan sampai menangis-nangis begitu tadi. Kesian. Ya, sangat kesian kan? Dia bukan itu mungkin satu kes yang kita nampak. Macam ada beberapa lagi video lain yang saya lihat. Burung bila dikeluarkan isi perutnya dimuntahkan, kebanyakannya plastik. Sisa plastik yang telah terurai tetapi masih dalam bentuk plastik lah. Pada saya kejam kita lah kan. Tak patut benda tu berlaku. Baik, okey, itu daripada Hana dan lagi dua kita Nadil belum lagi ikut. Nadil cuba beri satu langkah menguruskan sisa domestik. Cuba beri pendapat.
Goreng. Apa? Apa? Ke Kak Eli dah sebut dah tadi yang awak nak cakap? Belum? Sudah sebut. Oh, iya ke? Yang mana satu? Hidupan laut tu ke? Saya mengamalkan amalan 3R. Oh, dia dah sebut tadi. Dah bagi tahu tadi. Dah beritahu 3R awal tu. sekali dia dah berikan langkah dia lah. Baik. Itu dan yang terakhir daripada Aisyah. Aisyah. Okey, pendapat saya lah daripada kalau kita nak mengurangkan sisa domestik, kita amalkan langkah 3R. Dari situ kita dah tahu macam mana untuk mengamalkan amalan 3R tu. So kita bolehlah ajak jiran kita untuk mengamalkan amalan tu untuk mengurangkan sisa domestik. 3R tu apa, Aisyah? Contohnya macam recycle, kita boleh guna semula bahan. Lepas tu kita ada reduce dengan apa lagi satu? Recycle, reduce. Satu lagi. Recycle, reduce dengan reuse. Ya, reuse. Guna semula. Okey, macam ni lah. Kita ada cardboard lama, kita tukarkan jadi produk. Orang kata, ni tak nampak macam sampah pun kan, Edi? Betul lah cikgu, nampak macam brand new, macam baru. Kalau letak dekat rak pasar raya, rasanya ada orang beli. Ada, confirm. Saya pun berkenan tengok yang batik ni. Cakap, ni boleh buat raya ni. Dah sedondon dengan baju. Dia boleh buat raya ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Hari-hari boleh pakai kan? Beg satu hari. Betul. Jimat semua, jimat kos, jimat jimat orang kata persekitaran dan sebagainya. Selamat. Okey, baik. Jadi itulah dia langkah-langkah menguruskan sisa domestik Kak Eli. Sebab pada saya, lagi-lagi musim perayaan macam ni, sisa makanan sebenarnya atau sisa bahan-bahan buangan ini dia menghasilkan sangat banyak sampah. Terlalu banyak sampah. Kalau kita hantar pergi ke loji waste to energy, katakan 1,000 tan sisa makanan, boleh menghasilkan tenaga sebanyak 20,000 jam kilowatt tenaga elektrik. Yes, di mana dia boleh menerangi 57,000 buah rumah lah. Banyak Eli. Mungkin satu buah negeri tu boleh menggunakan tenaga daripada waste, daripada sisa domestik yang dihasilkan oleh penduduk tu. Dan juga untuk menjimatkan tenaga elektrik dari segi yang kata sisa domestik yang cikgu maksudkan, saya dengar sekarang ni pun kita dah mengamalkan sistem solar. Ya, betul. Kan? Jadi saya tak langsung orang kata kitaran tu dia lebih sihat lah. Lebih sihat lah. Mungkin kata jadi daripada kita buang sisa itu ke tapak pelupusan dan mengambil masa yang lama untuk dihapuskan, why not kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Macam tadi kita boleh kompos di rumah macam ni kan? Ya, saya satu baru lagi. tahu. Satu Enzyme gini. organik ni pun saya buat di rumah. Okay, ini Apa juga. ni? Enzyme organik ini saya buat daripada sisa tumbuhan ini. Okey. Yang di sebelah kiri adalah sisa buah-buahan yang saya juskan buah tu. Kemudian hampas buah tu saya jadikan enzim organik. Saya campur dengan air dan gula. Jadi dalam masa 2 bulan dia akan jadi enzim organik yang boleh digunakan sebagai baja, sebagai penghapus serangga pada tumbuhan dan juga untuk membersihkan. Kalau kita nak bersihkan longkang, siram sikit enzim organik ni dia boleh membersihkan dia. Ya ke? Macam sampah, asid lah. Lebih kurang. Bertindak sebagai asid. Yang yang kanan tu cikgu? Kanan itu daripada sisa sayur-sayuran lah di dapur. So di dapur kita kadang-kadang hari-hari kita masak kan Eli. Ada banyak sisa dapur. Betul. Sisa sayur-sayuran ataupun bila kita buka peti ais tu ada buah-buahan yang dah lama. Dah kering dah. Biasa kan. Okay. Jadi kita potong, masukkan dalam botol, isikan air dan gula merah sedikit lah. Okey. Bau dia tak bau ni ke cikgu? Bau dia surprisingly lah. Orang kata agak wow pada saya pada mula-mula saya buat dulu. Ini dah saya buat daripada tahun 2015. Wow, lamanya dah. Maksudnya sampai sekarang saya masih amalkanlah di rumah. Okey. Dan saya masa saya mula-mula buat, surprisingly bau dia sebenarnya tak busuk pun. Dia macam bau masam-masam buah saja. Dia tak ada macam memeningkan kepala ke? Tak ada. Kan? Mula saya risau juga baunya busuk. Yelah, sebab sisa makanan sisa kan? Makanan rumput. Jadi sebenarnya dia tak ada bau yang tidak menyenangkan. Dan
ada saya pernah berbual dengan seorang pakcik di Pasekan. Dia kata dia gunakan enzim organik ini untuk hilangkan bau ikan dekat kaunter pasar. Oh, dia gunakan enzim organik ni? Betul, dicampur air sikit. Bila dia dah siap basuh tempat meja dia di situ ikan tu, disimbar sikit enzim organik ni, memang tak ada bau ikan dah. Tak ada busuk. Ya ke? Wow, boleh jadi orang kata pencuci tangan juga. Dia campur alkohol sikit, dia jadi sanitizer dah. Jimat betul duit kita kan? Okey, kita nak rehat sekejap cikgu. Boleh. Okey, dan selepas ini kita akan kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aifadiyah binti Zainal Abidin dari SMT Tunku Abdul Rahman Putra. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah pernah mengajar saya semasa PDPR. Saya mendoakan agar guru-guru semua dimurahkan rezeki. Biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah duduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Suzy yang cantik, yang manis hari ini. Sebab apa kita berhari raya, bersiaran di musim hari raya ni. Dan selamat hari raya Kak Eli nak ucapkan kepada adik-adik itu Syashul dan nak ujung ni kan. Nak hari raya sangat dah tu. Dah tak sabar dah ni. Belajar pula tentang sisa domestik ni, kita dah dapat satu ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan seharian kita. Baik, cikgu, setelah banyak info yang cikgu kongsikan tentang subjek geografi pengurusan sisa domestik ni, mungkin cikgu nak minta salah seorang murid-murid cikgu dalam talian untuk buat rumusan terhadap apa yang mereka faham tentang topik hari ini. Baik, kita minta volunteer lah daripada murid kita untuk beri rumusan yang ringkas. Seorang murid, siapa yang rasa boleh volunteer hari ini? Semua dia senyum tu. Tu Irfan. Laju Irfan. Senyum dia. Kita boleh daftarkan diri dekat. Boleh? Kita boleh daftarkan diri sebagai rakan alam sekitar. Okey, baik. Sebenarnya kalau Eddie Terima nak kasih Irfan. Terima kasih ya Irfan. Okey. Bagus cadangan dia. Kita boleh daftarkan diri sebagai rakan alam sekitar ini. Okey. Melalui Jabatan Alam Sekitar punya Laman Sesawang. Okey. Kita boleh mendaftarkan diri menjadi rakan alam sekitar dan menyertai apa-apa program bersama mereka. Secara percuma? Secara percuma. Daftar saja di dalam website Jabatan Alam Sekitar. Betul, itu secara tak langsung boleh memupuk orang kata semangat itu dan juga langkah ataupun orang kata cadangan tersebut. Secara tak langsung generasi akan datang pun turut bersama-sama menyokong usaha itu juga kan. Menyemai gaya hidup yang lestari lah. Maksudnya mereka menyokong inisiatif itulah. Inisiatif tersebutlah. Jadi boleh kita dengar satu lagi? Boleh cikgu, teruskan. Kita nak dengar daripada Bunga lah, bunga. Bunga. Aisyah kot. Aisyah. Dia rasa senyum tu. Okey. Berdasarkan pendapat saya, pengurusan sisa domestik ni adalah tanggungjawab semua, bukan hanya pihak kerajaan. Sebab kesan dia akan memberi impak kepada kita semua. Jadi kita sama-samalah kena peka dengan penyebaran sisa domestik ni. Betul. Pandai Aisyah ni. Pandai Aisyah. Terima kasih. Patut pakai baju nak ungu sama Kak Eli, sama pandai Kak Eli lah. Okey. Terima kasih Aisyah. Okey. Cikgu mungkin boleh rumuskan daripada apa yang murid-murid telah kongsikan dan juga yang kita belajar pada hari ini. Baik. Pengurusan sisa domestik sebenarnya kan Eli, kita perlu memulakan langkah itu daripada sekarang lah. Mungkin kita boleh menerapkan kesedaran itu kepada diri kita dan juga semua orang, semua ahli keluarga kita, semua rakan-rakan dan sahabat kita, bahawa pengurusan sisa domestik jika tidak diuruskan dengan baik akan menyebabkan pelbagai masalah. Betul. Terutama sekali terhadap kualiti alam sekitar. Sebab saya pernah terbaca ada satu quote kan Eli, dia kata alam ini ataupun dunia ini bukannya kita wariskan kepada generasi akan datang, tapi kita pinjam daripada mereka. Betul. Jadi kita nak menyediakan generasi akan datang suasana atau alam sekitaran yang lebih sihat. Pada saya
Itu yang lebih penting lah. Betul, itu lebih penting. Apa-apa dia bermula dari diri kita sendiri. Betul. Okey, terima kasih cikgu. Tapi sebelum kita berakhir, kita nak saksikan dulu sebuah video yang cikgu sendiri dah sediakan. Ya. Yang daripada kawan-kawan cikgu ya? Ya, betul. Okey, untuk sempena Hari Raya Aidilfitri ni, jom kita saksikan dulu video. Didik TV KPM. Dari SMK Mushi Abdullah ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Tuan Pengetua. Ya, Tuan Pengetua kita bersama-sama dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Munshi Abdullah Melaka. Okey, kita dah sampai ke hujung rancangan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Banyak-banyak dan terima kasih kepada murid-murid dalam talian juga. Dan terima kasih kepada adik-adik yang menonton selama 1 jam ini. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu dapat memberi manfaat kepada adik-adik dalam kehidupan seharian kita. Jadi Kak Edin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri sekali lagi. Jaga diri, jaga SOP sebelum kita tinggalkan penonton dengan dengan mood Hari Raya. Kita nak bersama dengan murid-murid dalam talian untuk mengucapkan Hari Raya kepada penonton di rumah untuk membakar lagi semangat Hari Raya kita. Okey. Secara serentak, Kak Eli rasa semua boleh on mic On microphone kita boleh sekarang. ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Didik TV. Boleh? Boleh? Boleh ke ramai-ramai? Semua on mic ya? Boleh. Okey, Kak Eli kira tahu nanti awak cakap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton Didik TV. Boleh? Okey, tak panjang kan? Okey, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya kepada Aidilfitri. penonton. Kepada penonton. Okey, bolehlah. Terima kasih. Aduh, meriah betul Meriah macam semua. Hari Raya. Memang macam Hari Raya. Semua dah kelang kabut nak keluar beraya agaknya. Nak kutip duit Tak raya. sabar nak kutip duit raya ya. Tapi kena duduk rumah ya. Ya, kena duduk di rumah ya. Sabar je lah. Okey, tak apa. Apa-apa pun yang penting menjaga SOP. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Boleh lambai semua. Selamat Raya. Bye.